Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat sama-sama kita bersiaran pada Facebook ni. Pagi ni saya nak kongsi dua doa yang saya yakini semua kita diuji dengan ujian ini, iaitu ujian hutang. Ujian hutang. Jadi ada dua doa yang dinyatakan oleh Nabi SAW, doa untuk kita bebaskan diri kita daripada hutang. Yang pertama, ada seorang sahabat nama Abu Wa'il. Dia datang jumpa dengan Nabi, dia datang jumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi dia bagi tahu kepada Sayyidina Ali, dia kata, aku ni penat dah cari duit nak bayar hutang sebab aku ni hamba mukatab. Hamba mukatab, aku nak bebaskan diri aku. Jadi aku nak bayarlah sejumlah bayaran yang boleh menyebabkan aku terbebas. Zaman dulu dia ada sistem perhambaan. Hamba mukatab ni maksud dia boleh bebas kalau dia bayar sejumlah bayaran. Jadi dia datang jumpalah Sayyidina Ali. Dia bagi tahu, "Hai Ali radhiyallahu taala anhu, aku ni cari duit banyak dah, susah dah, tapi tak cukup lagi duit nak bayar untuk aku dibebaskan." Baik. Maka Sayyidina Ali kata, "Ala u'allimuka kalimatin." Patutlah sangat aku ajar pada kamu satu ungkapan. Kalau hutang banyak ni, kau bayar untuk selesaikan, ada Nabi ajar satu doa. Kau bacalah doa tu, dia kata. Nabi kata, walaupun hutang kamu sebesar gunung Sir, bukit Sir. Bukit Sir ni satu bukit yang berada di Yaman. Walaupun hutang kamu sebesar bukit Sir, akan dilangsaikan oleh Allah Ta'ala juga. Kamu bacalah doa ni. Maka Sayyidina Ali pun ajarlah doa yang diajar oleh Rasulullah kepada beliau. Jadi Sayyidina Ali ajar doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Tu doa bunyinya. Ni doa Nabi SAW. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma, ya Allah, ikfini bihalalik, cukupkan daku dengan rezeki yang halal. An haramik, menyebabkan aku tak perlu lagi rezeki haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan tolong kayakan aku dengan rezeki dari sisimu yang menyebabkan aku ni tak perlu lagi kepada selainmu. Baik, baca doa ni sentiasa, kata Sayyidina Ali, insya-Allah selesai masalah. Ini doa pertama. Dan kalau kita buka dalam kitab-kitab, antaranya kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Bughyah Al-Mustarsyidin, dalam kitab tersebut dia cadangkan, pengarang cadangkan supaya dibaca doa ni selepas daripada sembahyang Jumaat. Selepas sembahyang Jumaat baca doa ni. Dan disuruh dimulakan dengan nama-nama Allah. Nama Allah yang ada kaitan dengan kaya ni. Jadi nama Allah yang ada kaitan dengan kaya ni antaranya Ya Ghaniyyu, wahai Tuhan yang kaya. Jadi pengarang kitab Bughyah Al-Mustarsyidin dia minta kalau nak baca doa ni selepas Jumaat, mulakan dengan Ya Ghaniyyu Ya Hamid, wahai Allah yang kaya lagi terpuji. Ya Mubdi'u Ya Mu'id, wahai Allah yang memulakan penciptaan dan mengembalikan semula penciptaan. Ya Rahimu Ya Wadud, wahai Allah yang penyayang dan pengasih. Baru masuk Allahumma kfini bihalalika an harami. Masuk doa yang Nabi ajar. Itu cadangan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Cadangan Asim pula, seorang ulama nama Asim. Asim ni seorang Syekhul Qurra, Syekh Qurra, iaitu orang ahli qiraat. Waktu dia dulu dia susah,
Bila dia susah, dia semayang 2 rakaat, kemudian dalam sujudnya dia baca doa tadi juga. Doa yang Sayyidina Ali ajar. Tapi dia muqaddimahkan dengan nama-nama Allah. Dia muqaddimahkan dengan nama-nama Allah, ya musabbibal asbab. Ini muqaddimah Asim. Muqaddimah Asim dia baca ya musabbibal asbab, ya mufattihal abwab, ya sami'al aswat, ya mujibad da'awat, ya qadiyal hajat. Itu muqaddimah dia. Wahai Tuhan yang mencipta sebab rezeki, wahai Tuhan yang membuka pintu-pintu rezeki, wahai Tuhan yang mendengar segala permohonan, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat. Baru dia masuk doa tadi. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kau cukupkan aku dengan rezeki yang halal dan kau kayakan aku dengan rezeki dari sisimu yang menyebabkan aku tak perlu lagi kepada selainmu. Jadi diceritakan dalam kitab Mafatihul Faraji, dalam kitab Abwabul Faraji karangan Syekh Siddiq Al-Minshawi, diceritakan dalam kitab tu bahawasanya ketika dia duduk semayang tu, dia dengar dah satu benda jatuh, orang pergi letak duit kat dia tengah duduk semayang dengan doa tadi. Jadi doa ni diajarkan oleh Sayyidina Ali kepada Abu Wa'il, dan Sayyidina Ali ambil daripada Rasulullah SAW. Doanya pendek ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Tapi pengarang kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, dia tambah sikit muqaddimah dengan nama-nama Allah Ta'ala. Muqaddimah dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, ya ghaniyyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud. Dan dimuqaddimahkan juga oleh Asim, seorang Syekhul Qurra, dia pula muqaddimah dengan ya musabbibal asbab, ya mufattihal abwab, ya sami'al aswat, ya mujibad da'wat, ya qadiyal hajat. Baru dibaca doa tu. Jadi kalau kita nak gabung 3 kitab ni, 3 penemuan ni, pertama hadis dalam kitab Al-Muntakhab, Al-Hadith Al-Muntakhabah karangan Al-Kandahlawi, doa halalika an haramika sahaja. Tu je. Pendek tu je. Tapi dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin disambung lagi ya ghani ya hamid, dia muqaddimahkan dengan nama Allah. Syekh Asim dalam kitab Siddiq Al-Minshawi, kitab Abwabul Faraji, dia muqaddimah lagi. Dia muqaddimah tambah. Jadi kalau kita gabung 3 tu, untuk kita ni murah rezeki, gabung 3 tu, maka bacaan sepenuhnya ya ghaniyyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud. Allahumma ya musabbibal asbab, wa ya mufattihal abwab, wa ya sami'al aswat, wa ya mujibad da'awat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Baik. Itu itu gabung 3 kitab. Gabung 3 kitab untuk mudahkan kita bayar hutang, untuk mudahkan kita dapat rezeki. Kerja tu kerjalah, tapi pengisian kerohanian, doa-doa ni juga diperlukan. Itu yang pertama. Kalau nak muqaddimahkan lagi, tadi muqaddimah dengan nama Allah, kemudian baca doa. Nak muqaddimahkan lagi sebelum daripada baca doa ni, nak baca surah Waqiah, lagi bagus. Sebab apa? Nabi SAW sabda, man qara'a suratul Waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa-siapa baca surah Waqiah pada tiap-tiap malam, dia tidak apa, dia tidak susah selama-lamanya. Maka kalaulah kita menjadikan amalan diri kita baca surah Waqiah tiap-tiap hari, malam baca Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Habis ayat akhirnya fasabbih bismi rabbikal azim. Habis kan? Habis surah Waqiah 96 ayat sampai fasabbih bismi rabbikal azim. Sampai situ sadaqallahul azim. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud. Baca yang tu pula. Baca doa tadi. Jadi kita muqaddimahkan pertama dengan surah Al-Waqiah. Kemudian kita sambung pula muqaddimah dengan nama-nama Allah. Kemudian barulah kita minta, ya Allah, kurniakan kepada aku rezeki yang halal yang menyebabkan aku tak nak lagi rezeki yang haram, dan kayakan aku ya Allah
dengan kekayaan dari sisimu, menyebabkan aku tak lagi menjadi orang yang berharap kepada makhlukmu. Kemudian kalau nak tambah lagi belakang tu, bawa belakang tu pun tak apa lagi. Warzuqni, rezekikan kepada aku ya Allah, wa ahli keluarga aku. Jangan lupa untuk doa kepada ahli keluarga, supaya senang kita ni bukan senang kita seorang, juga senang anak-anak kita, moga rezeki juga. Warzuqni wa ahli wa dzurriyyati, berikan rezeki kepada aku, rezeki kepada ahli keluargaku, kepada zuriat keturunanku, bi ghairi hisab, tak seduk kira-kira lah, bagi je ya Allah. Jadi kalau seorang tu doa dengan gaya macam ni, insya-Allah, saya ambil doa ni yang pertama daripada hadis Sayyidina Ali dalam kitab Al-Kandahlawi, Allahumma kfini bihalalik sampai akhir. Kemudian dalam kitab Muhammad Siddiq Al-Minshawi, nama Abu Abul Faraji, doa seorang ulama Quran, nama dia Asim. Kemudian doa juga yang dimukaddimahkan dengan nama-nama Tuhan daripada pengarang kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, dan juga ayat Quran iaitu surah Al-Waqi'ah. Gabung Waqi'ah pertama, kemudian mukaddimah nama-nama Allah yang disebut oleh pengarang kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, kemudian mukaddimah nama Allah pula yang disebut oleh Syekhul Qurra Asim, kemudian baru doa dengan doa ni. InsyaAllah mudah. Itu satu. Yang kedua cerita Abu Umamah Al-Bahili. Cerita ni ada dalam kitab Al-Azkar. Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat, orang Ansar. Satu hari Rasulullah masuk masjid. Rasulullah jumpa dengan Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili duduk dalam masjid pada bukan waktu semayang. Jadi Rasulullah tanyalah, kenapa kamu duduk dalam masjid bersendirian pada waktu bukan waktu semayang ni? Jawab Abu Umamah Al-Bahili, dia kata apa? Dia kata, duyunun ghalabatni wa humumun lazimatni. Atau kama qala. Dia kata, aku ni hutang banyak, serabut sangat-sangat. Dia kata, hutang banyak, serabut sangat-sangat. Rasulullah kata ginilah, aku ajar kamu satu doa. Kau baca doa ni petang. Idza amsaita wa idza asbahta faqul. Bila pagi baca. Bila petang baca. Dia suruh baca pagi dan petang. Apa dia? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang ni terkenal doa. Biasa kita baca bila baca pagi dan petang. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, aku mohon kamu lindungi aku ya Allah, minal hammi wal hazan, daripada ham ni serabut, wal hazan duka cita. Apa beza ham dengan hazan? Ham ni maksud dia serabut, benda yang tak berlaku lagi. Hazan duka cita, benda berlaku dah. Maknanya contohlah, orang nak puasa SPM. Sekarang dia tengah ham. Serabut, Allah nak puasa. Ham, serabut. Kemudian Hazan duka cita. Duka cita macam mana? Tengok result, harapnya straight A, dapat straight C. Itu hazan, duka cita. Jadi aku minta kepada ya Allah, jauhkan aku daripada ham, daripada hazan. Itu pertama, dua benda. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang ketiga, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajz maksud dia lemah semangat. Kasal, malas. Minta kamu jauhkan aku daripada lemah semangat dan malas. 4 benda. Pertama serabut, kedua duka cita, ketiga lemah semangat, keempat malas. Ni pelajar-pelajar anak-anak kita kena bacalah supaya mereka ni tidak ada sifat-sifat buruk macam ni. Malah pun dak, lemah semangat pun dak, serabut pun dak. Hidup dia relax je. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, serabut, wal hazan, duka cita, wa a'udzubika minal ajzi, wal kasal, malas, wa a'udzubika minal jubni. Jubni ni maksud dia penakut. Jauhkan aku daripada sifat penakut. Penakut, wal bukhl, minal jubni wal bukhl. Bukhl ni maksud dia bakhil. Penakut dan bakhil.
Penakut dan bakhil. Jadi insya-Allah kalau anak-anak kita baca hari-hari, pagi petang tak ada lah perangai sifat-sifat serabut pun dak, tenang aja, duka cerita pun dak, hidup senang saja. Kemudian lemah semangat pun dak, sentiasa bermotivasi. Kemudian malah pun dak, rajin aja anak-anak kita. Kemudian yang kelima apa tadi? Yang kelima minta jauh daripada penakut. Insya-Allah anak kita berani. Kemudian yang keenam minta jauh daripada bukhl. Bukhl maksud dia bakhil. InsyaAllah anak kita sendiri bila baca doa ni tidaklah jadi bakhil. Baik. Kemudian akhir sekali wa a'udzu bika min ghalabatid dain. Minta daripadamu ya Allah agar jauhkan aku daripada ghalabatid dain, dikuasai hutang. Dikuasai hutang wa qahrir rijal. Qahrir rijal ni ulama kita syarah dua makna. Qahrir rijal maksud dia qahri ni maksud ganas. Ar-rijal orang. Dengan makna diganasi orang atau mengganasi orang. Dengan makna kalau bahasa sekarang, minta mu ya Allah agar kau jauhkan aku daripada daripada dikuasai hutang dan daripada membuli orang dan dibuli oleh orang. Qahrir rijal. Sama ada aku dibuli atau aku membuli. Jadi saya tengok doa ni bila Nabi ajar kepada Abu Umamah Al-Bahili, Abu Umamah kata, fa fa'altu, aku pun buatlah yang Nabi ajar. Kemudian hutang aku beres. Jadi nak bagi tahu kita ni sebagai umat Islam kena minta jauh daripada 8 perkara ni. 8 perkara ni. Kena minta setiap hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Duka cita, serabut, duka cita. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasan. Lemah semangat, malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Minta Allah Ta'ala jauhkan aku daripada malas, penakut dan juga bukhl, bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dikuasai hutang. Wa qahr rijal, membuli dan dibuli. Tu. Jadi 8 perkara ni saya rasa kalau kita paksa anak kita baca pagi 3 kali, petang 3 kali, minta masuk dalam skrip doa dia baca setiap kali. Lepas subuh baca. Semayang subuh tu, lepas semayang subuh tu, doa lepas semayang tu, masukkan skrip ni. Kemudian lepas asar baca, masukkan skrip ni. Saya rasa anak-anak kita insya-Allah menjadi anak-anak yang cemerlang, bukan malas, bukan jadi anak yang malas, penakut, lemah semangat. Tak ada. Sebab apa? Sebab anak kita sudah diajar dengan doa Nabi SAW. Jadi cukup cantik kalau kita baca 2 doa ni. Jadi saya kongsilah doa ni insya-Allah dalam video saya ni. Moga-moga dapat sama-sama kita amalkan. Biasanya orang minta saya tulis, tak apalah, kejap lagi saya tulis di wall saya lah. Saya tulis di wall saya, di status saya yang bentuk tulisan. Yang bentuk tulisan. Jadi sebagai penutupnya kuliah subuh ringkas pada pagi ni, saya akan baca semua yang saya ajar, yang saya kongsikan. Saya akan baca semua. Moga-moga kita ni menjadi hamba Allah yang tidak dibebankan dengan hutang. Dan kalau kita mati pun, kita mati tak bawa hutang. Kita bimbang juga mati bawa hutang ni. Orang mati syahid pun, kalau mati bawa hutang tuan-puan, tak masuk syurga. Kalau mati bawa hutang tak masuk syurga, walaupun dia mati syahid. Oleh kerana itu kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita bila kita mati tak bawa hutang. Mati dalam keadaan senang, tidaklah disusahkan dengan hutang-hutang yang menjadi penghalang kita daripada mendapat rahmat dan kasih sayang Allah atau masuk syurga. Jadi kita baca sama-sama mula daripada awal yang saya sebut tadi sampai akhir. Okey, mula-mula kita baca muqaddimah doa dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Kemudian muqaddimah doa yang dimuqaddimahkan oleh Asim. Kemudian doa habis hutang, doa langsung hutang. Kemudian doa Abu Umamah Al-Bahili yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 perkara lah kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya mufattihal abwab
ويا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji, Tuhan yang mencipta juga Tuhan yang mengembalikan. Wahai Allah, Tuhan yang penyayang lagi Tuhan yang pengasih. Wahai Allah, Tuhan yang mencipta sebab rezeki. Wahai Tuhan, wahai Allah, Tuhan yang membuka jalan-jalan rezeki. Wahai Allah, Tuhan yang mendengar suara-suara permohonan rezeki-rezeki. Wahai Allah, Tuhan yang memakbulkan segala doa-doa. Wahai Allah, Tuhan yang menunaikan segala hajat-hajat. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong kurniakan kepadaku rezeki yang halal, yang menyebabkan aku tidak perlu lagi kepada yang haram. Ya Allah, ya Tuhanku, kayakan aku dengan kurnia dan rezeki daripadamu, yang menyebabkan aku tak perlu lagi berhajat kepada makhluk-makhluk selain daripadamu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon agar Engkau lindungi aku daripada sifat serabut dan sifat duka cita. Aku mohon Kau lindungi aku daripada sifat lemah semangat dan juga sifat malas. Ya Allah, aku mohon Kau jauhkan aku daripada sifat penakut dan juga sifat bakhil. Ya Allah, aku mohon Engkau lindungi aku, ya Allah, daripada dikuasai oleh hutang dan daripada membuli orang serta dibuli oleh orang. Itu makna semua. InsyaAllah kita baca tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. InsyaAllah hidup kita senang. Serabut pun tak, hutang pun tak, rezeki pun murah, insyaAllah. Sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.